Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Bahrul Madhi, syarah kepada kitab Mukhtasar At-Tirmidhi yang dikarang oleh Syekh Muhammad Idris Abdul Rauf Al-Marbawi Al-Azhari rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Katanya babul wudu, bab yang ke-64, babul wudu minal qai war ru'af. Masalah betul dah? Muka surat 226 betul betul. Baik. Katanya babul wudu'i minal qai war ru'af. Bab wudu daripada sebab muntah dan keluar darah hidup. Baik. Jadi kita masuk dalam bab berwudu dari kerana sebab muntah dan keluar darah hidup. Katanya, ketahuilah kiranya ya saudaraku adalah seorang yang ada wudu, maka muntah ia atau terkeluar darah hidup, maka pada mazhab Syafi'i tiada membatal ia akan wudu. Tetapi telah didatangkan oleh Imam Tirmidhi akan hadis yang menunjukkan muntah itu membatal ia akan wudu. Demikian bunyi hadisnya. An Abi Darda anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fatawadda falaqitu thawbana fi masjid Dimashq fadhakartu dhalika lah faqala sadaqah ana sababtu lahu wudu'ah. Maksudnya diriwayatkan daripada Abi Darda, seorang sahabat Rasulullah, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam muntah ia, maka mengambil wudu' ia. Maka kata Abu Darda, falaqitu thawban fi masjid Dimashq fadhakartu dhalika lah. Maka aku ke negeri Syam, lalu aku jumpa seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Thauban dalam masjid Dimashq. Maka aku sebutkan demikian itu baginya. Kataku bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muntah, lalu ia mengambil wudu. Faqal sadaq ana sababtu lahu wudu'ah. Maka kata Thauban, ya benar kata engkau, itu akulah yang telah menuangkan baginya air sembahyangnya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Idris Al-Marbawi sebelum dia bincang tentang hadis mengambil wudu dari kerana sebab muntah, maka dia cerita dulu. Menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, muntah atau keluar darah daripada hidung, ia tidak membatalkan wudu. Mazhab Imam Syafi'i berpandangan bahawasanya muntah ataupun keluar darah daripada hidung, ia tidak membatalkan wudu. Baik. Cuma di sana ada hadis yang diriwayat daripada seorang sahabat Rasulullah yang dikenali sebagai Abi Darda, yang mana Abi Darda
menyebut bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam muntah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Seterusnya, kata perawi hadis, sebenarnya dalam terjemahan ni baik, dalam terjemahan ni nanti hamba buka yang asal lah. Budak perasan pula sebab ada sedikit kemusykilan dalam terjemahan ni. Sekejap Dia hak sebenarnya gini hadis ni. Tapi yang tak jumpa dia hak asal. Hak sebenarnya hadis ni ialah ada perawi dia dengar Abu Darda khabar ke dia Rasulullah mutah, lepas tu Rasulullah berwudu. Perawi ni dia pun berjumpa dengan Thauban. Thauban juga sahabat Rasulullah di Masjid Dimashq. Masjid yang terletak di kota Damsyik, ibu kota negara Syria. Maka perawi ni dia pun menceritakan kepada Thauban tentang perkataan Abu Darda. Maka kata Thauban, betul hak yang Abu Darda tu khabar betul. Yang aku hak yang tuang untuk Rasulullah air wuduknya. Baik. Nanti yang bertengok sekejap ya. Jadi ada perawi hadis, hamba tengok dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, dia kata Ma'dan bin Abi Talhah. Ni baru tu, Ma'dan bin Abi Talhah dia yang cerita. Ma'dan bin Abi Talhah dia yang menceritakan bahawa dia pergi jumpa dengan Thauban. Dia pun khabar kepada Thauban bahawasanya Abu Darda khabar ke dia Rasul muntah, betul Rasul berwudu. Maka Thauban khabar betul dah Abu Darda khabar tu. Sebab aku hak yang tolong tuang air wudu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul mengambil wudu setelah daripada Rasul muntah. Baik, okey, kita tengok semula terjemahan dia. Katanya diriwayatkan daripada Abi Darda bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam muntah ia, maka mengambil wuduk ia. Kata Abi Darda, falaqitu Thauban. Sini silap. Bukan kata Abi Darda. Boleh faham tak? Silap apa nampak dah kan? Sini bukan perkataan Abi Darda sini. Apa dia kata Abi Darda falaqitu Thauban. Sini silap. Dia bukan kata Abi Darda. Yang sebenarnya adalah kata Ma'dan bin Abi Talhah, seorang perawi yang didengar daripada Abu Darda. Takkan Abu Darda lagi jumpa Thauban, sedangkan Abu Darda juga sahabat, Thauban juga sahabat. Okey. Jadi perkataan kata Abi Darda itu tidak tepat. Ni silap ni. Bukan kata Abi Darda tapi kata dia Ma'dan bin Abi Talhah. Baru betul. Baik. Bukan Ma'dan bin Abi Talhah, Ma'dan bin betul dah, Ma'dan bin Abi Talhah. Betul tak? Kata Ma'dan bin Abi Talhah, seorang perawi yang mendengar daripada Abi Darda, lalu aku pergi ke negeri Syam. Okey, negeri Syam ni adalah kalau zaman kita di negeri Syam ni di 4 buah negara. Syria, Palestin, Jordan, Lebanon. Dulu dipanggil negara Syam ni. Tapi maksud negeri Syam di sini adalah Syria, kota Damsyik. Okey. Lalu aku jumpa seorang sahabat Rasulullah namanya Thauban dalam Masjid Dimashq. Maka aku sebut demikian itu baginya. Kataku bahawasanya Rasulullah muntah lalu ia mengambil wudu. Maka jadi aku kata gitu. Sebenarnya gini. Maka aku sebutkan demikian itu baginya. Kataku bahawasanya Rasulullah muntah lalu ia mengambil wudu. Sebenarnya benar gini.
Aku sebut perkara tersebut kepada Thauban. Aku ceritakan dia, Abu Darda khabar kepada aku Rasulullah muntah terus ambil wudu. Maka faqal sadaq ana sababtu lahu wudu'ah. Maka kata Thauban, ya, benar kata engkau. Bukan benar kata engkau. Yang betulnya sadaqah ni benar perkataan Abu Darda, bukan benar perkataanmu. Sebab kalau kita tengok perkataan hadis tu sadaqah, benar perkataan benda Abu Ad-Darda. Sebab kalau kita tengok terjemahan asalnya, kata dia telah benar ia. Hak terjemahan asal tu betul. Hak terjemahan asal tu betul. Baik, telah benar ia, aku telah meluang baginya akan wudu'nya, maksudnya air wudu' dia. Okey, habis. Masalah muntah dan keluar darah hidung batalkah wudu'? Kata Abu Isa, dan telah memikirkan. Memikir ni maksudnya memikir. Abu pernah cerita banyak kali dah. Perkataan memikir ni yang diterjemah ataupun yang disebut oleh Syekh Idris Al-Marbawi dalam kitab Bahrul Madi, makna dia adalah telah berpandangan. Telah memikir maksudnya telah berpandangan. Telah berpandangan oleh ketiadaan seorang. Maka maksudnya ketiadaan seorang. Payah ayat gini. Telah berpandangan oleh bukan seorang. Maksudnya lebih daripada seorang. Itu maksudnya. Telah memikir, telah berpandangan oleh bukan seorang, lebih daripada seorang, daripada ahli ilmu, daripada para alim ulama, daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan lain daripada mereka itu, daripada kalangan tabi'in, bermula wudu daripada sebab muntah dan keluar darah hidung itu batal dia. Jadi wudu jadi batal kerana sebab muntah dan keluar darah di hidung. Maksudnya di sana ada sebahagian daripada ulama di kalangan sahabat, di sana ada sebahagian daripada ulama di kalangan tabi'in berpandangan muntah keluar darah daripada hidung batal wudu. Sebahagian daripada ulama berpandangan sedemikian. Dan ialah pandangan ini adalah perkataan Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama besar, dan Ibnu Mubarak, Abdullah bin Mubarak, dan Imam Ahmad dan Ishaq, dan kata setengah daripada ahli ilmu. Sebahagian ahli ilmu lain mengatakan tidak batal wudu dengan sebab muntah dan keluar darah hidung. Dan ialah pandangan yang kata tak batal wudu ni adalah perkataan Imam Syafi'i dan Imam Malik. Jadi bermakna khilaf keluar darah lepas daripada kita ambil wudu daripada hidung, khilaf di kalangan ulama muktabar. Ada kata batal, ada kata tak batal. Dan masing-masing ada hujah. Okey, kita tengok bagaimanakah hujah Imam Syafi'i. Kata Syafi'i dalam dalam kitab Al-Um, pada bab al-wudu' min al-ghaid ilah, hingga kepada akhir bab pada menyatakan wudu' kerana berak, dan apabila muntah seorang maulah membasuh ia akan mulutnya dan barang yang kena muntah daripadanya. Jadi kalau muntah, basuhlah mulut dia sebab najis. Begitu juga pakaian yang kena muntah, basuhlah sebab muntah najis. Maka tiada memadai akan dia lain daripada yang demikian itu. Tak basuh tak boleh sebab muntah saat itu adalah najis. Dan begitu juga apabila keluar darah hidung, maulah ia membasuh barang yang kena darah daripada hidungnya dan lainnya. Dan tiada memadai akan dia lain daripada yang demikian itu. Dan tiada ada atas dia wudu. Keluar darah, muntah, ia tidaklah membatalkan wudu. Kata Syafi'i lagi pada akhir bab ini, dan barang siapa telah mengambil air sembahyang dan muntah ia, kemudian tiada ia berkoma-koma, atau sudah mengambil air sembahyang dan keluar darah hidungnya, kemudian tiada membasuh ia akan barang yang kena darah daripadanya, nescaya mengulang ia akan sembahyang kemudian daripada berkoma dan basuh barang yang kena darah daripadanya. Apabila ia sembahyang dengan yang demikian itu, kerana telah sembahyang ia yang atasnya najis, bukan ulang sembahyang itu kerana wuduknya batal. Jadi kena ulang balik sembahyang, tapi bukan sebab wuduk batal, tapi kerana najis. Baik, ini pandangan mazhab Imam Syafi'i. Okey, soalannya, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Imam Syafi'i beliau berpandangan bahawasanya muntah
dengan keluar darah daripada hidung tidak membatalkan wudu. Sebab dia kerana beliau berpandangan hadis ini adalah hadis dhaif. Hadis ini adalah hadis dhaif. Jadi kadang-kadang khilaf di kalangan ulama pada hadis itu sendiri. Sebagian ulama kata hadis itu hadis sahih, sebagian yang lain mengatakan hadis dhaif. Jadi khilaf di kalangan ulama dalam menilai sesuatu hadis. Baik. Seterusnya, an Abdullah bin Mas'ud qal sa'alani an-nabiy. Okey, kita dah bacalah waktu, kita baca terus hak yang bawah tu lah. Babul wudu minan nabi, bab pada menyatakan air sembahyang dengan sebab air nabi. Air nabi ni makna benda air nabi? Air nabi ni adalah kita ambil air, kita pun letak buah taman dalam. Ambil air, letak air masuk. Lepas tu kita pun letak buah taman dalam. Kita pun letak buah taman dalam, mungkin kita perang lebih kurang sehari ataupun semalam. Air nabi tu boleh kita minum sekiranya tidak mabuk. Kalau mabuk, hukum dia adalah haram sebab dia jadi arak. Maka itu nabi. Nabi ni adalah air peramang buah taman. Tapi kalau mabuk, haram minum. Kalau tak mabuk, tak ada masalah, boleh minum. Baik. Katanya, ketahuilah kiranya wahai saudaraku, adalah air nabi itu ialah buah tamar atau kismih. Dan seumpamanya direndang ke dalam air supaya keluar manis dia kepada air. Maka air inilah yang diperbuat air sembahyang dengannya atas kata setengah ulama. Adapun kalau gitu bab pada menyatakan air sembahyang dengan air nabi. Jadi kalau kita adakah boleh buat sembahyang berwuduk dengan air nabi? Gitu. Maka air inilah yang diperbuat air sembahyang dengannya atas kata setengah ulama. Adapun pada mazhab Syafi'i tiada sah mengambil air sembahyang dengannya. Maka telah dikeluarkan oleh Imam Tirmizi akan hadis yang menunjukkan sabda Nabi mengharuskan mengambil air sembahyang dengan dia. Demikian bunyinya, an Abdullah bin Mas'ud qal sa'alani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma fi idawatik faqultu nabi faqal tamratun tayyibah wa ma'un tahur qal fatawadda minhu. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu katanya, telah bertanya akan daku oleh Rasulullah pada malam al-jin, apakah ia dalam bekas itu airkah? Faqultu nabi, maka jawabku ialah air nabi, bukannya air mutlaq. Faqal thamaratun tayyibah wa ma'un tahur fatawadda minhu. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah buah kayu yang lazat dan air yang suci lagi menyucikan, maka mengambil wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam daripadanya. Baik. Kata Abu Isa Imam Tirmizi, dan hanya saja diriwayatkan ini hadis daripada seorang yang bernama Abu Zaid. Dan ia Abu Zaid mengambil daripada Abdullah bin Mas'ud daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Zaid itu seorang yang tidak diketahui akan dia isi adil hadis. Dia majhul. Ya, apabila perawi majhul, maka hadis yang diriwayat melalui dia bermasalah. Sebab perawi itu tidak dikenali. Dia itu perawi yang thiqah ataupun tidak. Baik. Dan tiadalah kami ketahui adakah baginya riwayat lain daripada ini hadis. Sehingga kan kata Imam Tirmizi, kata kami tak tahu ada lagi ke tak Abu Zaid ni meriwayatkan hadis lain daripada hadis ni. Kami tak tahu. Nak kayaknya dia bukan banyak meriwayat hadis. Baik, sampai ke Imam Tirmizi kata aku tidak tahu dia ada lagi meriwayat selain daripada hadis ni. Masalah mengambil air sembahyang dengan air nabi, kata Abu Isa At-Tirmizi, dan sesungguhnya telah memikir kita cerita dah makna dia, telah berpandangan oleh setengah daripada ahli ilmu akan harus wuduk dengan air nabi. Setengah daripada mereka itu Sufyan Ats-Tsauri dan lain daripada Sufyan Ats-Tsauri. Dan kata setengah daripada ahli ilmu tiada sah air sembahyang dengan air nabi. Dan ialah perkataan Imam Syafi'i dan perkataan Imam Ahmad dan perkataan dan Ishaq.
Ishaq bin Rahawai. Kata Ishaq, jika dibalakan seorang itu dengan pasti pakai air nabis, maka berwuduklah ia dengan dia itu. Dibala ni memang nak elok dah. Kena tak ada air lain hak tu je ada. Maka bolehlah dia berwuduk. Tetapi tayamum lebih suka kepada aku. Tapi kalau dia pilih untuk bertayamum, hak tu lebih aku suka. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, amun urang sikit ba'di. Sekarang ni katakanlah ni sebagai contoh. Kita ada air dalam sebekah. Kita pun ambil buah tamar tok 2-3 utir dalam. Tujuan kita nak minum air yang bercampur dengan manisan buah tamar. Dan sebenarnya air Nabi ada faedah dia. Ada faedah dia. Orang yang minum air Nabi ada faedah dia. Cuba carilah. Cuba cari apakah faedah dia. Mun ingat faedah dia, adalah kelebihan dia, ada manfaat dia minum air Nabi. Baik. Tambah-tambah kalau kita bersahur dengan minum air Nabi, ada manfaat dia. Cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam larang perang lama sangat air Nabi untuk mengelak daripada mabuk. Okey. Sekarang ni air tu air mutlak. Pada asalnya boleh kita guna untuk berwuduk. Tiba-tiba ambil buah tamar letak dalam. Kalulah buah tamar hak yang kita letak dalam air saat itu, air tidak berubah, buah tamar kerah, tak dalam air tak berubah, maka masih lagi boleh berwuduk dengan air tersebut. Ataupun kalau berubah sikit je berubah, juga masih lagi boleh berwuduk dengan air tersebut. Kalau kita belajar dalam kitab fiqh, air yang kita nak guna untuk berwuduk, untuk mandi wajib, untuk kita basuh najis, mesti kena air mutlak. Air mutanajis tak boleh. Air musta'mal tak boleh. Lepas tu dia selagi benda air mutaghayyir nama dia. Air mutaghayyir, maksud air mutaghayyir, air yang berubah dengan sebab bercampur benda yang suci. Benda yang suci bercampur dengan air. Benda suci tu benda mukhalid. Mukhalid ni maksudnya benda tu apabila bercampur dengan air, dia melarut dalam air, kita tidak boleh nak pisah dah dia daripada air. Air yang bercampur dengan benda yang suci, kalau berubah tu sikit, maka boleh lagi kita guna untuk berwuduk. Dalilnya, Rasulullah pernah berwuduk menggunakan air yang dituangkan di dalam bekas, yang digunakan bekas tersebut untuk uli tepung. Bekas tu Rasul guna, ataupun keluarga Rasul guna untuk uli tepung. Patut ada saki baki, air yang ada dalam tu, yang campur dengan sedikit saki baki tepung tu digunakan oleh Nabi SAW. Jadi kata ulama, kalau bercampur dengan benda yang suci, tapi tak berubah satu, ataupun berubah sikit sangat, maka boleh lagi kita guna air tersebut untuk berwuduk, kerana air itu masih lagi suci, lagi menyucikan. Baik, tapi kalau berubah banyak, dalam kitab dia kata taghayyuran fahishan, sebagai berubah yang teruk, sehingga kan orang tak panggil lagi air mutlak, maka ketika tu kata ulama tidak boleh lagi kita guna untuk berwuduk. Sebab berwuduk mesti kena guna air mutlak. Okey, kita kembali kepada air Nabi tadi. Kalau letak buah tamar dalam air, buah tamar tidak mengubahkan air, maka sepakat ulama mengatakan masih lagi kita boleh guna berwuduk untuk dengan air tersebut, ataupun kita masih lagi boleh berwuduk dengan air tersebut. Tapi yang pertama, yang keduanya kalau berubah sikit je berubah. Jadi kalau kita rasa pun rasa mani pun, warna pun tetap warna putih lagi, tak jadi warna coklat air, tak jadi warna koko air, masih lagi boleh kita guna berwuduk, untuk berwuduk. Okey, yang ketiganya mani air. Okey, berubah. Dan kalau kita tengok air saat itu jadi warna koko dah, sebab tamar saat itu dia melarut dalam air, maka ketika tu ulama berbeza pandangan, boleh ke guna untuk berwuduk ataupun tidak. Sebahagian daripada ulama, antaranya yang disebut oleh Syekh Idris Al-Marbawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, yang mana dia menakalkan perkataan Imam Tirmidzi, yang mana antaranya adalah Sufyan Ats-Tsauri. Dan ada sebahagian ulama yang sependapat dengan Sufyan Ats-Tsauri, beliau berpandangan
bahawasanya air nabith masih lagi boleh digunakan untuk berwuduk. Kerana melihat air pada asalnya suci lagi menyucikan, buah tamak adalah buah yang boleh. Okey. Atas pandangan Sufyan Ats-Tsauri, kita tengok pada zahirnya mengikut pandangan Sufyan Ats-Tsauri, air kalau kita buat air teh. Tapi syarat teh saat itu adalah yang diperbuat daripada daun teh. Ataupun air saat itu air sirak ke. Syarat diperbuat daripada daun ke buah-buahan ke, tak kira lah. Pewarna hak yang asli sebagai contoh. Atas pandangan Sufyan Ats-Tsauri masih lagi boleh berwuduk. Masih lagi boleh berwuduk. Baik. Okey. Nanti dulu kita cerita mengikut pandangan tersebut. Tapi majoriti ulama kata tak boleh. Termasuklah pandangan Imam Syafi'i, pandangan Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawai dan ulama-ulama mazhab yang lain. Kata tak boleh. Jadi pandangan mazhab Imam Syafi'i tak boleh. Jadi kita buat jamu kebetulan air habis, air tak ada. Kita tengok dalam tong air sirat ada lagi. Hak dah habis baru. Boleh tak bahang air dalam tong tu untuk berwuduk? Merah habis muka dah. Mana merah muka tak? Tak ada air dah ni, pakai wuduk air sirat hak dah habis. Baik, boleh ke tak? Tak boleh. Sebab air tu adalah air mutaghayyir nama dia. Baik. Cuma Imam Ishaq bin Rahawai dia berpandangan kan dia? Dia berpandangan kata kalau terpaksa mengguna air nabith untuk berwuduk sebab tak ada air lain dah, terpaksa, maka ketika tu boleh dia guna untuk berwuduk, tapi lebih comel dia bertayamum. Baik. Kata Abu Isa, dan bermula perkataan mereka yang berkata ia tidak sah wuduk dengan air nabith itu lebih aqrab. Lebih aqrab, lebih dekat. Aqrab bahasa Arab, bahasa kita lebih dekat kepada hukum Quran dan lebih kuatnya. Kalau kita tengok hukum dalam Al-Quran, lepas tu dalil yang lebih kuat adalah pandangan yang mengatakan tidak boleh mengambil wuduk dengan air nabith. Sebab dia? Sebab dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan falam tajidu ma'an, mu tak dapat air, maka bolehlah mu bertayamum. Perkataan ma'an air ni Allah Taala sebut secara mutlak. Baik, jadi kalau air yang telah bercampur dengan benda yang lain yang berlaku perubahan yang cukup teruk, maka tidak dinamakan lagi sebagai air mutlak. Baik. Kerana bahawasanya Allah Taala berfirman, ya fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban. Baik. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiqi aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an. Betul begitu hak yang betul ayatnya. Baik. Dalam ni dia kata guna ayat dia. Dia kata falam tajidu. Sini hak yang hamba ni dia kata fa illam tajidu. Dia sebenarnya bukan begitu. Hak yang betulnya benda falam tajidu. Ini silap ni. Silap tulis. Baik. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban. Kalau orang hafal Quran dia ingatlah yang hamba cerita ni. Sebab dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebut gitu. Dia bukan Allah Taala menyebut fa illam tajidu ma'an. Allah Taala menyebut falam tajidu ma'an. Dia lain, fa illam tajidu dengan falam tajidu lain. Artinya maka jika tidak mendapat sekalian kamu akan air, maka hendaklah tayamum sekalian kamu dengan tanah yang suci. Habis. Seterusnya katanya kata Qastallani diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ni seorang ulama hadis juga, Imam Qastallani. Jadi kata diriwayatkan, boleh? Tak ada benda. Okey, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud daripada Tariq Ibn Jarir daripada Atha bahawasanya menegah ia mengambil wuduk dengan nabith dan laban. Jadi tidak boleh mengambil wuduk dengan nabith dan laban. Laban ni susu.
Dan katanya bahawasanya bertayamum itu lebih suka kepada aku daripada mengambil wuduk dengan nabid dan labang. Dan telah mengharuskan wuduk dengan nabid oleh Imam Al-Auza'i sebarang apa nabid. Imam Al-Auza'i seorang ulama besar. Dia kata mana? Dia kata ikutlah nabid benda pun buat amal ke kismi ke boleh berwuduk. Dan Imam Abu Hanifah menentukan harus dengan nabid kurma sahaja. Di luar negeri dan qaryah pada waktu lupu air. Dalam negeri tak boleh, dalam kampung tak boleh. Dalam qaryah tak boleh. Bermusafir boleh lah. Tapi pada waktu lupu air, tak ada air. Dengan syarat bahawa adalah nabid itu manis, haluh. Lagi hanyut ia atas anggota seperti air. Jadi manis sikit je, jangan manis neting. Manis haluh-haluh je. Lepas tu, Nabi saat ni tu boleh mengalir di atas anggota. Jangan pekat. Dan kata Muhammad, dihimpunkan antaranya dan antara tayamum. Muhammad ni Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, seorang ulama besar dalam mazhab Hanafi. Ambil wuduk dengan Nabi, lepas tu tayamum. Buat dua. Kata Imam Abu Yusuf, juga seorang ulama besar dalam mazhab Hanafi. Seperti Al-Jumhur. Seperti majoriti ulama. Jangan mengambil wuduk dengan dia, dengan Nabi, sebagaimana pun. Dan ialah tak boleh ambil wuduk dengan Nabi, mazhab Asy-Syafi'i dan mazhab Malik dan mazhab Ahmad. Dan kepadanya kembali Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah pun kalau tengok dia kembali kepada pandangan ni juga. Sebagaimana mengatakan dia oleh Qadhi Khan. Jadi Imam Abu Hanifah dia sama juga dengan pandangan Imam Malik, Imam Syafi'i pada pandangan yang kedua bagi beliau. Tetapi dalam Al-Mufid yang terbilang setengah daripada kitab-kitab mereka itu, apabila mencampur dalam air akan beberapa biji kurma, maka jadi manis air itu dan tiada hilang daripadanya nama air, haruslah berwuduk dengan dia dengan ketiadaan khilaf di sisi mereka itu. Kalau misalnya berubah sikit, tu bolehlah berwuduk. Nanti kita akan buat kesimpulan apa ni. Dan mengambil hujah mereka itu dengan hadis Ibnu Mas'ud dalam masalah 326 itu. Dan kata Qastallani telah meriwayatkan hadis ini oleh Ibnu Mas'ud, telah meriwayatkan hadis Ibnu Mas'ud ini oleh Abu Daud, dan bertambah dalam riwayat Imam Abu Daud ada sedikit tambahan, fatawadda'a bih, maka mengambil wuduk ia dengan dia. Dan telah dijawab oleh ulama dengan bahawasanya ulama salaf telah muafakat mereka itu mendhaifkan hadis Ibnu Mas'ud itu. Dan jika sekiranya kita qabul, kita terima akan sahnya, andai kata kita kata hadis ini sahih, maka ialah hadis ini mansukh, dinasahkan hukum, dihilangkan hukum. Kerana yang demikian itu adalah ia di Mekah. Dan turun firman Allah Ta'ala, fatayammamu adalah ia di negeri Madinah dengan ketiadaan khilaf. Ialah ketika lepas Siti Aisyah radhiyallahu anha berakad, lepas daripada Aisyah berkahwin dengan Rasulullah, ataupun ditanggungkan hadis Ibnu Mas'ud itu, iaitu Nabi, yakni air tamar kering yang berendang tiada mengubah ia akan air pada sifatnya. Okey, membuat kesimpulan sikit. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Qastallani, seorang ulama hadis, menceritakan bahawasanya Imam Al-Auza'i adalah seorang ulama besar, tapi nama dia tidak dikenali di zaman kita. Suatu ketika dahulu di negara Syam, mazhab yang diamalkan adalah mazhab Al-Auza'i. Di negara Syam suatu ketika dahulu. Tetapi mazhab Al-Auza'i cakap kita pupus. Selepas daripada tidak ramai ulama-ulama yang berkhidmat kepada mazhab tersebut. Dia sebenarnya mazhab fiqh ni ramai. Sebab ulama-ulama besar ni ramai. Bukan seorang, bukan dua orang. Ramai ulama besar. Tetapi yang kekal sampai ke sekarang 4 mazhab. Mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki dan Hanbali. Soalannya, kenapa 4 mazhab ni hak yang kekal? Kerana 4 mazhab ni ramai ulama-ulama yang khidmat kepada dia. Sebagai contoh, mazhab Imam Syafi'i, masa hidup Imam Syafi'i itu anak murid Imam Syafi'i itu saya bodoh. Ngatakan bodoh. Lepas daripada mati Imam Syafi'i, anak murid dia masing-masing meriwayatkan pandangan mazhab Imam Syafi'i. Seluruh dunia orang mari jumpa dengan anak murid Imam Syafi'i nak dengar apa hak yang Imam Syafi'i ngajar sebelum daripada ni. Melalui daripada anak murid dia. Maka ramai ulama-ulama yang khidmat kepada mazhab Imam Syafi'i, khidmat kepada mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali. Sampai ke mazhab tu kekal.
Antara mazhab yang tidak kekal adalah mazhab Al-Auza'i. Walaupun suatu ketika dahulu ada sebahagian negara beramal dengan mazhab Al-Auza'i. Imam Al-Auza'i berpandangan bahawasanya boleh berwuduk dengan air Nabi. Pekak ke tak pekak ke boleh. Tu berpandukan kepada hadis di atas. Baik, itu yang pertama. Imam Abu Hanifah dikata boleh nak berwuduk dengan Nabi, tapi ada syarat. Syarat Nabi daripada buah kembu. Yang pertama. Yang keduanya, bukan duduk kapur. Duduk maksudnya bermusafir. Sebab musafir payah air. Yang ketiganya memang tak ada air. Air lain tak ada. Itu syarat yang diletakkan oleh Imam Abu Hanifah. Manakala anak murid Imam Abu Hanifah, ni kita kena cerita jugalah, sebab nama-nama tokoh ni disebut. Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit diwafat pada tahun 150 Hijrah. Dia ada anak murid dia ramai. Antara anak murid dia besar adalah Qadhi Al-Qudah, nama dia Qadhi Abu Yusuf. Qadhi Abu Yusuf adalah anak murid kepada Imam Abu Hanifah. Dan dia telah sampai kepada musyahid mutlak. Orang hebat. Lepas tu ada seorang lagi anak murid Imam Abu Hanifah dan juga anak murid kepada Qadhi Abu Yusuf, nama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Seorang ulama besar. Dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ni adalah juga guru kepada Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i dipenjara, orang yang menyelamatkan dia daripada penjara adalah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kerana Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani adalah seorang ulama besar, dan ulama itu disegani oleh pemerintah. Dia menjadi rujukan oleh pemerintah. Imam Syafi'i duduk di negara Yaman. Oleh kerana Imam Syafi'i diberi petah dalam bercakap, berhujah, manis dalam berkata-kata, sampai ke orang pakak kopor dengan dia belaka. Mari pakak dengar, ramai orang belajar dengan dia. Akhirnya ada orang yang deki, dia lapor kepada pihak pemerintah. Dia kata orang ni bahaya ni, boleh jatuh ni pihak pemerintah. Last sekali Imam Syafi'i ditangkap daripada Yaman, dieret dengan tangan bergari, ikat pergi ke negara Iraq. Sebab tapak pemerintahan Abbasiyah ada di negara Iraq pada ketika itu. Maka dibicarakan Imam Syafi'i. Dibicarakan. Antara orang yang hadir sekali dalam pembicaraan tersebut adalah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, anak murid kepada Imam Abu Hanifah, anak murid kepada Qadhi Abu Yusuf. Dan dialah yang menjamin bahawasanya Imam Syafi'i bukanlah orang yang ingin merebut kuasa daripada pihak pemerintah. Baik. Mazhab Hanafi, dia kalau sebut kata mazhab Hanafi, yang pertama pandangan Imam Abu Hanifah, yang keduanya pandangan Qadhi Abu Yusuf, yang ketiganya pandangan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kadang-kadang sepakat tiga ni, kadang-kadang berbeza. Kadang-kadang Imam Abu Hanifah pandangan dia sekian, Qadhi Abu Yusuf pandangan dia sekian, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani pandangan dia sekian. Kadang-kadang Imam Abu Hanifah dengan Qadhi Abu Yusuf sama, Muhammad bin Hasan lain. Kadang-kadang sama dah ketiga-ketiga, kadang-kadang Qadhi Abu Yusuf dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani sama. Belajar kitab mazhab Hanafi, dia payah berbanding dengan mazhab lain. Kerana dia kata ni, okey, pandangan ni mazhab Imam Abu Hanifah ni, Qadhi Abu Yusuf gini, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani gini, hujah Imam Abu Hanifah gini, hujah Qadhi Abu Yusuf gini, hujah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani gini. Ada sebagian daripada orang Arab dia kata ni, orang yang belajar sungguh mazhab Imam Syafi'i, insya-Allah setahun tu anda ada asas mazhab Imam Syafi'i. Anda ada asas lah. Bukan anda aling belauk, bukan. Tapi kalau 5 tahun mazhab Hanafi belum lagi pada asas dia. Kerana pandangan dalam mazhab Hanafi bukan disebut pandangan Imam Hanafi saja, bukan disebut juga pandangan Qadhi Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Okey, oleh kerana disebut nama mereka, maka kita sebut tentang mereka ini. Jadi Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dia kata kena buat belaka, berwuduk dengan Nabi, lepas tu bertayamum. Tapi Abu Yusuf, seorang ulama dalam mazhab Hanafi, dia sama dengan pandangan majoriti ulama, bahawasanya tidak boleh berwuduk dengan air Nabi. Baik. Cuma dalam ni ada sebut lagu mana?
Sekiranya air yang bercampur dengan bawah tamak berubah sikit aja, tu tidak menjadi masalah. Sepakat ulama mengatakan masih lagi boleh berwuduk dengan air tersebut. Baik. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dululah. InsyaAllah kita sambung balik pada minggu-minggu akan datang sekiranya dipanjangkan umur. Cuba kita nak jawab soalan. Ada banyak soalan malam ni. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mohon penjelasan Ustaz jika imam terlupa atau sengaja melakukan perkara berikut. Apakah yang perlu makmum lakukan? Imam tidak duduk dan membaca tahiyat awal. Imam tak duduk, lepas tu tak baca tahiyat awal lah. Dia tak duduk. Tidak duduk tahiyat awal, terus bangun. Bagaimana yang perlu dilakukan oleh makmum? Yang keduanya, imam tidak membaca doa qunut, terus sujud. Dan imam juga tidak membuat sujud sahwi. Apa yang patut dilakukan oleh makmum? Yang ketiganya, imam duduk tahiyat akhir sebelum cukup rakaat solat. Apa yang diperlukan dilakukan oleh makmum? Yang keempatnya, imam tambah rakaat sedangkan sudah cukup bilangan rakaat dan sepatutnya imam duduk dan baca tahiyat akhir. Apakah yang patut dilakukan oleh makmum? Okey, baik. Jadi sekarang ni, yang pertamanya adalah tu imam tak baca tahiyat awal. Dia tu imam tak baca tahiyat awal ni dua kemungkinan. Kemungkinan sengaja tak baca, kemungkinan terlupa. Tapi biasanya terlupa, jarang sengaja. Dia sengaja ni sebab tu imam sunat perut. Sunat perut, tebal tahiyat awal, berkembur dalam masjid sunat perut sangat Jadi hak yang sunat-sunat pakai tinggal je. Sebagai contoh. Okey, tu mungkin sengaja dia tinggal. Okey. Sama ada sengaja ataupun terlupa tinggal tahiyat awal, ia tidak membatalkan solat. Sebab dia, sebab tahiyat awal bukanlah rukun solat. Ia termasuk dalam sunat ab'am. Baik. Apabila tu imam tinggal tahiyat awal, lepas tu imam bangun sampai ke berdiri dah, apa hak yang patut dilakukan oleh makmum? Okey, yang pertama, adakah makmum saat itu sunat kata subhanallah? Jawapannya tak sunat. Kalau tu imam diri dah, tak sunat makmum kata subhanallah. Sebab dia, sebab tujuan dia makmum kata kamu kepada tu imam subhanallah, dan suruh tu imam duduk mula. Tu imam duduk mula batal sembahyang tu imam. Baik, melainkan kalau tu imam belum lagi sampai kepada hak qiyam. Dia bangun separuh, mana tu imam tak mau tinggal tahiyat awal, lupa dah subhanallah. Okey, situ tak apa. Tapi kalau tu imam bangun dah kepada qiyam, maka tidak boleh dah tu imam nak turun semula. Sebab dia tak boleh, kerana tu imam telah masuk kepada rukun dah. Okey, dan apa yang patut dilakukan oleh makmum? Jawapannya, kewajipan makmum. Wajib makmum kena tinggal tahiyat awal. Kalau tu imam tinggal tahiyat awal, wajib makmum tinggal tahiyat awal. Makmum yang dibaca juga tahiyat awal, sekiranya dia tahu hukum perbuatan tersebut adalah haram, maka batal solat makmum. Kalau makmum tak tahu hukum haram, tak batal, tapi penuh dengan kecacatan dalam sembahyang dia. Baik, atau kena ingat, kalau tu imam tinggal tahiyat awal, wajib makmum tinggal tahiyat awal. Kenapa jadi wajib? Kerana itu hak yang diperintah oleh Rasulullah kepada para sahabat ketika Rasulullah tertinggal tahiyat awal. Jadi apabila Rasul bangun kepada rakaat ketiga tanpa baca tahiyat awal, maka ada sahabat duduk. Maka Rasul isyarat supaya sahabat bangun. Maka ulama ambil faham daripada hadis ini, perintah daripada Rasulullah kepada sahabat ketika Rasul tinggal tahiyat awal supaya mereka tinggal tahiyat awal, bermaknanya wajib kepada makmum tinggal tahiyat awal apabila tu imam tinggal tahiyat awal. Okey. Lepas itu, apa yang disunatkan kepada imam apabila dia tertinggal tahiyat awal, sama ada sengaja ataupun tidak, pada penghujung solat nanti dia sujud sahwi. Sunat kepada imam sujud sahwi. Apabila tu imam sujud sahwi, maka wajib makmum sujud sahwi kerana mengikut imam. Kalau tu imam tak sujud sahwi, sunat makmum sujud sahwi selepas daripada salam imam. Okey, tu hak yang pertama. Yang kedua, imam tidak membaca doa qunut, terus sujud, dan imam juga tidak membuat sujud sahwi. Hak ni bukan tempat kita
Mungkin tempat kita berlaku sebab dia sebab Tok Imam terlupa. Kalau kita pergi Mekah memang mereka tak baca kunut. Okey. Ketika Tok Imam tak baca kunut pada solat subuh, adakah sunat makmum baca kunut? Jawapannya ya. Sunat makmum baca kunut dengan syarat. Dengan syarat jika makmum sempat sujud bersama dengan imam. Kalau dia sempat sujud bersama dengan imam, maka sunat dia baca kunut. Kalau sekiranya aku kalau baca kunut ni tak dang nak sujud bersama dengan imam, maka ketika tu tak sunat lagi dia baca kunut. Boleh ke dang ke baca kunut? Lepas tu dalam masa sama sempat sujud dengan imam. Jawapannya dang kalau awak faham apa itu kunut. Kunut ni benda kunut. Kunut ni adalah doa. Dia bukan Allahumma hdini fi man hadait sahaja. Setiap doa dinamakan kunut. Setiap doa boleh kita guna untuk baca kunut. Setiap doa. Cuma yang paling comel adalah doa yang warid daripada Rasulullah, iaitu Allahumma hdini fi man hadait. Itu doa yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ajar kepada cucu dia, tak silap ingat, kunut dalam sembahyang witir, tak silap ingat. Baik. Jadi kalau Tok Imam tinggal kunut, sunat makmum baca kunut sekiranya dia sempat sujud bersama dengan imam. Lepas tu nak baca kunut mana? Baca kunut pendek je. Kunut pendek mana? Allahumma ghafirli. Kunut pendek tu. Doa tu, ya Allah berilah keampunan kepada aku. Orang pun mudah kalau kita tak baca Allahumma hdini pakai Allahumma ghafirli saja. Biasa-biasa boleh tak sembahyang biasa? Tak boleh, tak ada masalah. Maksudnya kita sembahyang subuh, kita nak baca Allahumma hdini, baca Allahumma ghafirli je. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Allahumma ghafirli ya ghafur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu akbar. Boleh ke tak? Boleh. Baik. Cuma kita orang belajar ni, kalau kita tahu benda ni boleh, maka sebaik-baiknya kita buat mana hak yang paling sempurna. Bukan hak ni boleh. Oh, jadi aku buat panjang hak. Rupanya buat pendek pun boleh. Jadi buat pendek. Dulu duk jaga kau sembahyang sunat rawatib. Bila belajar sembahyang sunat rawatib sunat je, tinggal tak dosa. Lepas tu pakai dak sembahyang dak sunat rawatib. Lepas tu dah kena. Sepatutnya kita semakin belajar semakin kita pilih mana hak yang lebih comel. Baik. Apabila tu imam tinggal kunut, sunat makmum baca kunut. Okey. Selesai. Tu imam hak yang tinggal kunut, sunat dia sujud sahwi. Kalau tak sujud sahwi pun tak ada masalah. Apabila tu imam sujud sahwi, wajib kepada makmum sujud sahwi. Kalau tu imam tak sujud sahwi, sunat kepada makmum sujud sahwi setelah daripada salam imam. Baik. Imam duduk tahiyat akhir sebelum cukup rakaat solat. Baru 3 rakaat sembahyang zuhur. Duduk tahiyat akhir dah. Dan awak warna baik dak ingat ni perkara biasa. Kita sebab makmum ikut tu imam. Jangan main. Kita hok jadi tu imam tu kadang berapa rakaat sudahlah. Sudah. Berapa rakaat ni? Ada ingat rakaat. Semua dah ingat rakaat. Okey. Jadi sekarang ni tu imam duduk tahiyat akhir pada rakaat yang ketiga. Apa hak yang patut dilakukan oleh makmum? Jawapannya apa yang patut dilakukan oleh makmum adalah terus bangkit kepada qiyam. Okay, makmum saat itu sunat. Dia tengok tu imam duduk, dia boleh duduk sekejap, duduk istirahat nama dia. Mana tu imam? Allah kaki kat bawah dah kat bawah beti dah Lepas tu cokeng dah naik jari terlujuk nak baca tahiyat akhir contoh. Kita boleh duduk sekejap, tak ada masalah sebab duduk benda dipanggil duduk istirahat. Masa tu kita kata subhanallah. Sunat kepada makmum apabila berlaku gitu kepada imam, ucap subhanallah bagi makmum lelaki, makmum puan tepuk. Makmum puan tepuk. Jadi tu imam saat itu dia kena sensitif sikit lah. Dia berhati dah kan orang puan kepah kat belakang tu. Ada tu nak tegur dia tu imam kau. Baik. Jadi kalau tu imam tetap juga makmum subhanallah seorang tak bangun juga subhanallah kau bekeng dah bunyi makmum kau bekeng kau ni wadak juga duduk juga sebab dia rasa pak dah makmum kata dak 3 jadi gitu
Tu imam rasa 4, makmum rasa 3. Nak ikut mana? Masing-masing ikut cara masing-masing. Apa kita dibebankan mengikut apa yang zahir di sisi kita. Makmum imam rasa 4, buat 4 je. Bukan ada tambah budak 1 rakaat dia yakin 4. Makmum yakin 3. Makmum dah ikut tu imam. Sebab benda yang tu imam tu buat salah. Makmum kena bangun kepada qiyam. Okey. Apabila makmum bangun kepada qiyam, sebab tu imam apabila bangun daripada sujud sepatutnya dia pergi kepada qiyam. Makmum ketika tu berniat mufaraqah dengan tu imam. Kalau sekiranya tu imam dah bangun, kalau sekiranya tu imam bangun, makmum ikut macam biasalah. Tu imam. Baik. Imam tambah rakaat sedangkan sudah cukup bilangan rakaat dan sepatutnya imam duduk dan baca tahiyat akhir. Pula dah. Jadi tu imam Allahu akbar bangun. Ini yang perlu makmum buat. Makmum ni pada ketika tu 2 pilihan. Yang pertamanya adalah makmum sunat makmum tegur tu imam subhanallah. Baik. Tu imam masih lagi duduk qiyam. Kalau tu imam dengar makmum kata subhanallah, degah-degah tu imam duduk. Apabila tu imam duduk jadi apabila tu imam duduk selesailah macam biasalah. Itu imam makmum subhanallah, subhanallah. Orang puan kepah kat belakang. Makmum tak apa nak dengar kali, tu imam nak dengar kali ya. Jadi terus pergi kepada rakaat yang kelima juga. Baik. Apa yang perlu dilakukan oleh makmum dulu? Yang pertamanya, tunggu imam dalam tasyahud akhir untuk bagi salam bersama dengan imam ataupun niat mufaraqah. Dalam hati aku niat mufaraqah. Baca tahiyat, lepas tu bagi salam secara bersedia. Tengok tu imam bagi salam, tengok tak ada seorang lah makmum. Dah, makmum sudah awal lagi. Baik. Saya menerima satu video tentang cara mengqadha solat yang banyak tertinggal di masa silam dan tidak ingat jumlahnya. Video tersebut menerangkan satu hadis yang lebih kurang maksudnya barang siapa yang selama hidupnya pernah meninggalkan solat tapi tidak dapat menghitung jumlahnya, maka solat di hari Jumaat terakhir di bulan Ramadan sebanyak 4 rakaat dengan 1 kali tasyahud saja yang setiap rakaat membaca Al-Fatihah dan membaca surah Al-Qadr sebanyak 15 kali dan surah Al-Kautsar sebanyak 15 kali yang niat solatnya adalah saja aku solat kafarah kerana Allah Ta'ala. Sayyidina Abu Bakar berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda salat tersebut sebagai kafarah atau pengganti salat 400 tahun. Saya nak tanya, apakah hadis tersebut ini sahih dan apakah boleh kita lakukan salat tersebut? Okey, jawapan secara ringkasnya hadis ini adalah hadis palsu. Hadis ini adalah hadis palsu. Tidak boleh beramal dengan hadis ini. Tidak boleh. Sembahyang yang wajib diqadha tidak memadai qadha 4 rakaat aja. Sembahyang yang wajib diqadha mesti kena qadha. Tidak memadai qadha 4 rakaat. Hadis yang mengatakan sembahyang 4 rakaat pada hari Jumaat yang terakhir pada bulan Ramadan mengkifaratkan segala, mencukupi segala sembahyang hak lepas-lepas. Hadis ini adalah hadis palsu. Tidak boleh beramal dengan hadis ini. Walaupun sebahagian daripada penduduk Yaman beramal dengan hadis ini. Hadis ini tidak boleh beramal. Hadis ini adalah hadis palsu. Dan hamba kata hadis ini hadis palsu, hamba ambil mana? Hamba ambil daripada apa yang disebut oleh ulama-ulama fiqh. Ni soalan ni hamba pernah tulis sebenarnya. Kebetulan hamba dah cari sekejap. Imam Asy-Syaukani dalam kitab Al-Fawaid Al-Majmu'ah menyebut hadis man shalla fi akhir jum'atin min Ramadan al-khams as-salawat al-mafruḍah fi al-yawm wal-laylah qadat anhu ma akhalla bihi min salati sanatih. Katanya hadza mawdu'un la iskala fi. Katanya hadis barang siapa solat pada hari Jumaat terakhir daripada bulan Ramadan 5 solat yang difardukan sehari semalam, maka telah diqada untuknya semua solat sunatnya, semua solat dia qadat anhu ma aqalla bihi min salati sunnati ke. Okey, hadis ini apa lafaz hadis nanti hamba tengok semula bagi dia. Hadis ini adalah palsu tanpa ada kemusykilan dalam hal ini. Yang aku tidak dapati dalam satu buku pun yang penulis dia mengumpulkan hadis-hadis palsu dalamnya. Baik. Okey, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfatul Muhtaj dia katakan ni, wa aqbahu min dhalika ma'atidah fi ba'd al-bilad min salati al-khamsi fi hadhihi al-jum'ati 'aqiba salatiha za'imina annaha tukaffiru salawati al-'am aw al-'umri al-matrukah wa dhalika haramun aw kufrun liwujuhin la takhfa. Siapa kata siapa? Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfah.
Dan yang lebih keji, yang lebih buruk daripadanya adalah solat yang biasa dikerjakan di sebahagian daerah, sebahagian tempat, iaitu solat 5 waktu sekaligus. Dia kata cerita buat 5 waktu sekaligus. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh, buat sehari. Yang dilaksanakan setelah Jumaat pada Jumaat terakhir bulan Ramadan, mereka beranggapan bahawa solat tersebut dapat mengkifarat solat-solat yang ditinggalkan selama setahun atau sepanjang usia umur. Hukumnya adalah haram atau kufur. Kata siapa? Kata Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Kerana beberapa alasan yang sangat jelas. Begitu juga disebut dalam kitab I'anatul Talibin, benda yang sama. Jadi ada kulli hal tentang berkenaan dengan melakukan solat pada Jumaat terakhir pada bulan Ramadan yang dapat menghapuskan, dapat mengganti solat-solat yang tertinggal sebelum daripada ni. Hadis ini adalah hadis palsu, tidak disebut di dalam mana-mana dalam mana-mana kitab hadis, dan hadis ini tidak boleh diamalkan sama sekali. Baik, saya telah mendapat 2 kerja di 2 tempat. Kerja yang pertama adalah kerja membaik pulih pintu kuil Hindu. Kerja yang kedua adalah membina pagar di Tokong Cina kerana bagi menghalang termasuk ke kawasan Tokong. Apakah hukum kerja-kerja tersebut? Okey, sebenarnya untuk menjawab permasalahan ini dia panjang. Ada perbincangan di kalangan ulama. Amma lebih memilih pandangan yang mengatakan tidak boleh. Kerana jelas dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Hendaklah saling bertolong-menolong di atas kebaikan dan takwa, jangan saling bertolong di atas dosa dan permusuhan. Begitu Allah Taala kata dalam Quran. Okey, kita ada satu hadis yang Nabi SAW menyebut Allah Subhanahu Wa Taala melaknat arak. La'anallahu al-khamra wa syaribaha. Allah Taala melaknat arak, melaknat peminum arak, orang yang memerah, orang yang bawa. Allah Taala laknat lelaki. Ni dah berah, dia bawa je. Maksudnya sebab dia terlibat walaupun tidak secara langsung. Baik, jadi kalau arak dia bukanlah dosa yang sebesar syirik, pun tidak boleh dah terlibat. Apatah lagi kalau sekiranya dosa yang dinamakan sebagai dosa syirik. Jadi kalau tanya hamba, pandangan hamba begitu, tidak dibolehkan. Kalau nak kata nak boleh, kita tanya orang lain. Sebab hamba hanya bertanggungjawab terhadap apa yang hamba jelaskan. Baik, apakah hukum perempuan yang sedang mengandung dan telah diceraikan suaminya, kemudian dia telah berkahwin sebelum melahirkan anak? Apakah hukum perkahwinannya dan apakah status anak tersebut? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan benda ni bukan hanya cerita semata-mata. Bukan benda ni berlaku dalam masyarakat kita. Benda ni berlaku. Benda ni berlaku dalam masyarakat kita. Benda ni hamba tak tahu hak ni hak yang soalan diajukan kepada hamba ni mungkin berlaku sungguh ataupun mungkin dibuat-buat aja. Tapi hamba pernah berjumpa dengan masalah memang berlaku sungguh. Hamba duduk ahli panel klinik hukum Jabatan Mufti Negeri Terengganu. Permasalahan masalah masyarakat banyak, hamba diajukan kepada hamba untuk mendapat jawapan, untuk mendapat penyelesaian. Ada pernah terjadi seorang, ini yang nak cerita benda yang lebih kurang ni. Seorang perempuan ni dia nikah dengan seorang lelaki. Orang perempuan ni dia nikah dengan seorang lelaki, tapi tak nikah di Malaysia, dia nikah di Thailand. Dia nikah di Thailand pada tempat yang sah nikah, tempat yang diiktiraf. Okey, dia nikah dua orang ni di tempat yang sah iktiraf. Baik, masa dah orang tengah muda kan, orang muda memang tapi lepas daripada tu, mu puas dah tengok aku puas dah tengok mu. Molek tak ada daftar di Malaysia. Jadi hak lelaki saat itu tak apa nak cara puan, tak apa nak cara kau lelaki. Baik, dipendekkan cerita, orang puan saat itu nikah. Orang puan saat itu nikah pula dengan orang baru. Nikah di Malaysia tak ada masalah sebab tak ada daftar benda. Boleh anak pula. Cerai pula dengan tu lelaki hak yang kedua, hak yang tidak sah saat itu, nak balik mula kepada hak asal. Okey, tengok, memang cukup rumit. Atau banyak lagi cerita-cerita yang lain. Jadi hak yang cerita gini, cerita mana?
dia ni cerah dengan tok lelaki dia. Masa dia cerah, dia mengandung. Jadi apabila dia mengandung, iddah perempuan yang mengandung adalah bersalin. Sebab Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahun. Perempuan yang mengandung, iddah dia adalah dia bersalin. Jadi sebelum daripada bersalin, tidak halal dia berkahwin dengan mana-mana lelaki. Berkahwin dengan mana-mana lelaki ketika dia mengandung tidak sah. Walaupun siap di jabat ada surat beradab. Orang jabat dah tahu kala benda. Maksudnya tak tahu kala. Maksudnya dia maklumat kalau tidak lengkap, orang tak tahu. Walaupun siap kemah kemui dah surat. Dengan saksi tu dia panggil ustaz, so-so saja jadi saksi dia. Ustaz selebriti saja jadi saksi. Ini sebagai contoh sahaja. Baik, adakah sah nikah dia? Tidak sah. Kerana benda? Kerana menyalahi apa hak yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Apabila tidak sah, dia dengan hak yang dikatakan, dinamakan suami yang kedua saat itu adalah dia duduk dalam keadaan berzina. Anak hak yang lahir saat itu masih lagi dinisbahkan kepada tok lelaki yang asal. Okey, tok lelaki yang asal sebab dia mengandung daripada tok lelaki asal. Baik. Allahu Rabbi, nas'alullah as-salamata wal afiyah. Seterusnya saya order makanan kat Foodpanda. Contohnya McDonald. Lepas tu rider tu salah hantar. Saya reportlah ke Foodpanda. Dan Foodpanda return balik duit saya. Makanan yang salah hantar tu halal tak saya makan. Sebab nak hantar jauh. Sedap kot dia. BT boleh, makanan boleh. Lepas tu kalau kedai tu dekat, saya hantar semula. Tapi kalau setengah tak nak terima makanan tu, boleh makan ke tak? Tu dia. Baik. Sekarang ni, kita order makanan lain. Siapa makanan lain? Kita kata bukan hak ni hak saya order. Jadi kita pun khabar balik kepada hak penjual saat itu, dia pun bayar mula piti kita. Okey, apabila bayar mula piti kita, makanan saat itu bukan makanan kita. Bukan makanan kita, makanan dia. Makanan dia. Okey. Kita atau ke dia tambah. Baik. Kalau dia wi kepada kita, boleh kita makan kalau dia wi. Tapi sebenarnya hak yang masalahnya, ada orang hak yang perlu menanggung kerugian tersebut. Biasanya rider tu kena bayar orang. Betul tak gitu? Jadi kena hubung orang hak yang silap atur. Kamu dah tahulah, kamu dah tahu konsep dia. Betul tak gitu? Dah tahu tak ada seorang hak yang pandai sini. Dah aja kena. Jadi kalau gitu, maksudnya kita hak yang atur saat itu tak, maksudnya tidak perlu bayar dia. Tak ada. Dah tahu ada orang ni. Okey. Gini je, jatuh. Kalau dia tak ambil lah basi. Takkan nak tahu nak kayang. Baik, kalau dia tak dia ambil lah. Sebab PT saya ni bukan saya dah. Saya ambil PT je. Lepas tu, saya tak pihak kedai tak pihak kedai wi kau. Dah apa kalau gitu? Buat kerek salah gitu, dah apa? Baik, daya wi kita. Tapi kalau sekiranya hak yang perlu kena bayar adalah orang hak yang ngata salah saat itu, maka kena berhubung dengan orang hak yang ngata salah sebab barang dia. Tengoklah. Kamu tak tahu lagu mana konsep dia. Tapi gitulah. Kita boleh cover hukum secara kasar dia. Sekarang kasarnya makanan tu tidak halal bagi kita. Itu pada asal. Sebab bukan barang kita. Baik, wallahu a'lam. Okay, kita tak ada soalan, tapi dah. InsyaAllah kita berhenti sini dulu untuk malam ni. Kita mengharapkan ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang ini. Allah Subhanahu Wa Taala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.